segmen Sembang Santai Celik Rakyat bersama Sir Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Dengan tajuk Pilihan Raya Negeri Melaka ke-15, mahukah BN tewas di Melaka? Mengapa PH yakin menang di Melaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Pada pandangan tuan, adakah BN mampu menang di Melaka? Baik, sebenarnya BN sudah menang lama. Ini tidak diketahui oleh Pakatan Harapan dan rakyat negeri Melaka. Saya ingin memaklumkan, sebenarnya kalau kita melihat daripada 11 adun Pakatan Harapan bersama 4 adun BNPN ataupun adun yang bebas ini keluar menarik sokongan kepada Ketua Menteri Melaka, iaitu Datuk Seri Sulaiman Mak Ali. Dengan harapan, Pakatan Harapan dan 4 adun tadi mahu membentuk kerajaan. Surat telah dihantar kepada kepada TYT TYT Melaka, yang mana dengan harapan TYT akan menerima cadangan di mana 15 kerusi majoriti yang mereka miliki berbanding dengan kerajaan BNPN yang hanya memiliki 13. So dalam konteks ini kita melihat bahawa di situlah kemenangan sebenar. Memang dah menang pun. Siapa yang menang? Yang menang Barisan Nasional, ya, ataupun disebutnya kerajaan BNPN. Dan persoalan seterusnya bagi saya adalah adakah Barisan Nasional akan mengalah? Apa akan berlaku jika antara BN, PH atau PN tewas di PRN Melaka ke-15? Baik, bagi saya lah, ya, Barisan Nasional kita tahu 2018 mereka memang kalah, ya, dengan tragis, dan selepas 62 tahun menjadi kerajaan, dan mereka merana kecewa dalam keadaan tertekan apabila Pakatan Harapan ini mereka mengambil alih kepimpinan kerajaan negeri. Mereka melakukan pelbagai reform dalam struktur Federal State Local Government. Pelbagai jawatan ditukarkan, ketua-ketua jabatan ditukarkan, ya, di Federal State Local Government. Mereka-mereka dalam Barisan Nasional yang terlalu selesa bertahun-tahun memegang jawatan sebagai CEO GLC's company dalam mungkin syarikat-syarikat kerajaan dan sebagainya. Mereka-mereka yang menjadi ahli majlis, mereka-mereka yang menjadi YDP, local government. Mereka ini tertekan dengan kewujudan pakatan, termasuk JKK, ya, jawatan kuasa surau, masjid, macam-macam. Semuanya ditukar oleh Pakatan Harapan. Itulah artinya kerajaan baru, maka mereka akan buat reform. Apabila buat reform tidak dapat diterima oleh Barisan Nasional dan UMNO, dan mereka sangat merana, termasuklah kes-kes isu kleptokrat, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Ramai pemimpin-pemimpin Barisan Nasional UMNO ini diberi tekanan, mereka diheret ke mahkamah, dan kes-kes SPRM termasuk pelantikan Puan Latifah Bibi Koya sebagai KP SPRM. Jadi perkara ini telah menyebabkan Barisan Nasional dan UMNO dalam tekanan yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Mereka tidak boleh lena. Akhirnya ini antara menjadi satu keadaan. Dan saya melihat di sini, kalaulah Barisan Nasional kalah dan tewas di Melaka, tidak relevan lagi lah Barisan Nasional. Yang pertama. Sebab itulah saya tidak nampak Barisan Nasional akan give up benda ni. Dan kemungkinan untuk mereka kalah itu bagi saya, kalaulah kalah di Melaka, maknanya tak relevan lagi. Kemudiannya dia ada beri kesan, kemudian kita cerita. Baik, Pakatan Harapan sama. Pakatan dia boleh menang kerana 2018 pada ketika itu anda perlu ingat full swing di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berganding dengan Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Lee Kim Siang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, dan Bersih, Perhimpunan Bersih Rakyat, Bangkit Melayu India Cina Sabah Sarawak, Kadazan Proteksi Asli. Tetapi persoalannya sekarang, adakah momentum, adakah kekuatan, mindset, apa disebut, satu perjuangan yang luar biasa seperti 2018, sedangkan Tun Mahathir tidak terlibat. Dia mahu menjadi pemerhati sebagai pejuang dan sebagainya. Begitu juga muda. Dan apa sedang berlaku? Jadi kalaulah Pakatan Harapan tewas, maka Pakatan dah tak relevan lagi, dan dia akan berlaku, dia ada kesannya dengan di peringkat persekutuan. Dan kalau Perikatan Nasional bukanlah parti dominan. Saya cakap terus terang, sekarang ini baik di Melaka atau federal, parti dominan, parti-parti yang kita sebut parti-parti gergasi ini, parti-parti yang memberi impact, mencabar ini mempunyai kekuatan,
iaitu Barisan Nasional UMNO dan Pakatan Harapan. Selain daripada itu, saya tidak nampak. Okey, baik. Mengapa Tuan Adli Zahari selalu ditonjolkan oleh DAP Melaka di kebanyakan siri ucapan mereka bahawa Adli Zahari akan menjadi CM Melaka jika PH menang? Baik, Adli Zahari ini sebenarnya kekuatan untuk DAP. DAP memang mereka boleh menang pun paling tidak di antara 6 atau dia tidak dapat 8. Saya tidak yakin DAP di Melaka boleh dapat 8 kerana gadik antara kerusi yang sebenarnya menjadi isu termasuk tangga Pengkalan Batu ya. Jadi bagi saya kedua tempat ini lokaliti ini dia agak panas sedikit ya. Tapi apapun bagi saya DAP tetap mengharapkan sokongan PKR, PKR tetap mengharapkan sokongan Amanah. Tiga-tiga parti ini bergantung berpaut antara satu dengan lain. Tetapi ingatlah, DAP selalu dilabel sebagai parti-parti yang dilihat sebagai parti Cina. Maka DAP memang boleh menang di kawasan bandar. Contohnya Kota Laksmana, Kota Laksmana, Aikro dan kawasan-kawasan yang kita melihat mereka mempunyai kekuatan. Tetapi isunya apabila mereka menang 6 atau 8 kursi, mereka tetap tidak dapat membentuk kerajaan dan mereka memerlukan seorang Ketua Menteri Melayu Bumi Putera, khususnya merujuk kepada Perlembagaan Negeri Melaka ataupun Undang-Undang Tubuh Negeri Melaka. Ini menjadi isu daripada Barisan Nasional menang, PH menang 2018, isu yang sama timbul di Negeri Melaka. Walaupun DAP mempunyai kerusi yang banyak, mereka tetap tidak dapat mencalonkan diri mereka daripada DAP sebagai Ketua Menteri Melaka. Jadi dan Adli dilihat untuk menarik sokongan Melayu di Negeri Melaka. Kerana kalau Adli ini tidak ada, kalau kita nampakkan semua Cina, mustahillah undi Melayu itu akan menyebelahi Pakatan Harapan. Jadi Adli ini dikatakan oleh Datuk Seri Anwar juga sebagai poster boy sangat menarik, di mana diterima oleh pihak lawan, pihak musuh dan sebagainya. Itu juga saya cakap, saya pernah sebut dulu, kerana Adli mempunyai satu sifat yang rendah diri. Tapi apapun, saya menjawab soalan itu, itulah antara sebabnya Adli Zahari menjadi kekuatan kepada DAP, DAP menjadi kekuatan kepada Tuan Adli Zahari. Masing-masing bergantung antara satu dengan lain. Mengapa UMNO dan BN yakin akan menang di Melaka pada PRN Melaka ke-15? Baik, saya ingin menyatakan di sini, dalam sejarah Malaysia ini, UMNO memimpin Malaysia 62 tahun. Jadi UMNO perlu faham, UMNO dan BN mempunyai government missionary. Ya, kalau kita belajar tentang politik, ya, kita akan maklum bahawasanya kerajaan yang berkuasa mereka memegang agensi-agensi kerajaan, kementerian, federal, state, local government. Sekarang ini pun kita jelas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah kerajaan BN UMNO di federal. Maka kekuatan mileage-nya kepada beliau. Dan caretaker itu pun Yang Amat Berhormat Sulaiman Mat Ali. Dan kebanyakan jentera-jentera kerajaan ini, agensi-agensi kerajaan, kementerian, dan apabila berlaku pilihan raya Negeri Melaka, ramai jemaah menteri-menteri yang sebelum ini pun dalam 2-3 minggu lepas mereka pernah turun. Kementerian Pendidikan dan banyak juga Kementerian Pelancongan dan sebagainya, mereka turun dan menjanjikan pelbagai peruntukan daripada kerajaan persekutuan dan sebagainya. Jadi itu antara kekuatan. Dan ingatlah bahawa kita perlu faham, kebanyakannya penjawat awam termasuk government missionary ini, mereka memang sudah biasa dengan kerajaan Barisan Nasional dan UMNO, dan mereka agak bimbang dengan Pakatan Harapan, khususnya mereka agak allergic dengan DAP ya. Jadi ini bukan saya cuba probe, tapi saya tidak pernah melakukan. Tapi saya sebagai penganalisis, saya nyatakan dengan jelas inilah yang berlaku. Dan ketua atau presiden DAP ya di Negeri Melaka menyatakan beliau sendiri akui DAP agak sukar untuk menyelami kaum Bumi Putera dan Melayu, dan satu usaha konsisten akan dilakukan oleh pengurusi DAP Negeri Melaka untuk mendekati kaum Melayu. Dan DAP di Melaka tidak boleh bergantung kepada PKR dan Amanah, dan mereka akui mereka sendiri perlu melakukan sesuatu. Dan saya yakin itu adalah tindakan yang bijak dilakukan oleh pengurusi DAP, tetapi kita tidak tahu setakat mana kemampuan DAP di Melaka. Atas asas apakah Tuan menyatakan BN akan meraih sokongan di Melaka, dan apa kaitan dengan jentera kerajaan? Saya sudah menjawab tadi soalan itu ya. Apa kaitan PRU 15 dan PRN Melaka ke-15? Baik, sekarang ini semua parti politik di Malaysia, khususnya Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Putra,
mereka ini sebenarnya menjadikan Melaka ini sebagai satu percaturan politik yang kita melihat yang luar biasa, yang agak bukan sahaja mereka mahu melihat kekuatan masing-masing, sebab PRU 15 mungkin setahun daripada sekarang, dan mereka melihat kekuatan Barisan Nasional UMNO, dan Barisan Nasional UMNO telah ditolak dalam pilihan raya 2018. Dan mereka membentuk kerajaan di antara Bersatu, UMNO dan PAS, bukan kerajaan melalui pilihan raya. Itu adalah kerajaan atas lompat parti di antara Kerajaan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional atas konsep Islam dan sebagainya. Itu kerjasama yang mutual understanding. Tetapi anda perlu ingat, maka itulah pendirian Presiden UMNO Datuk Seri yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mahu melihat kekuatan UMNO, sebab itu beliau mahu mandiri di Melaka. Dan apakah kekuatan apabila dikemukakan calon muka baru, profesional, doktor, lawyer, engineer dan sebagainya, hampir 85% di kalangan calon-calon di negeri Melaka yang bertanding di bawah umur 50 tahun, ya, mereka-mereka yang muda. Jadi begitu juga pada parti-parti lain, mereka tidak mahu kalah, ya, mereka tidak mahu tewas. Apabila mereka tewas, ia memberi impak kepada mereka. Apa akan berlaku jika PH tewas pada PRU 15, khususnya kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah banyak kali bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. I have the number, I have the number, I have the number. Ya, itu saja disebutnya Datuk Seri Anwar. Saya memang simpati dan kesian pada beliau, dan kita tahulah dia keluar masuk penjara 11 tahun. Tapi apa pun, Datuk Seri Anwar tetap ada rezekinya di dunia, termasuk rumahnya Datin Seri Wan Azizah, anaknya Nurul Izzah, rezekinya ada Allah beri. Dan walaupun mereka tidak menjadi PM dan sebagainya, tetaplah ada, berbanding dengan rakyat biasa, orang bawah tu yang bercita-cita nak jadi adun, nak bercita-cita nak jadi ahli parlimen, tak pernah dapat. Jadi berbalik kepada itu, apa akan berlaku kepada Datuk Seri Anwar ini? Bagi saya telah berbual dengan banyak pihak, termasuklah orang pro menyokong PH dan tidak menyokong PH. Orang yang menyokong, ahli-ahli yang menyokong PH yang rapat dengan saya menyatakan satu saja jawapannya, kalau kalah pilihan raya PRU 15, eloklah Datuk Seri Anwar tu berundur dan diberi ruang kepada pemimpin-pemimpin lain, termasuklah Barisan Nasional UMNO, Datuk Najib, disebutnya Datuk Zahid Hamidi. Kalau BN UMNO kalah tewas, tidak relevan lagi lah Datuk Zahid Hamidi dan bosku dan sebagainya. Jadi bagi saya, bukan saja merujuk kepada Datuk Seri Anwar, termasuk PAS ada masalah, kalah dan sebagainya. Tuan Guru Hadi Awang juga tidak relevan. Begitulah juga Lim Guat Eng, Lee Kim Chiang. Tapi persoalannya, adakah mereka mahu terima? Sebab orang politik ni, mereka menjadikan politik as a career sampai ke mati. Mereka memanglah bagi muka baru. Itu pun atas desakan saya dan beberapa pihak, kita hantar pandangan, kita beri pandangan dari masa ke masa. Pemimpin-pemimpin ni mula mendengar. Tetapi legasi kepimpinan Lee Kim Chiang, Lim Guat Eng, Datuk Seri Anwar, Datuk Najib, Datuk Zahid Hamidi, Tengku Adnan, YB Nazri Aziz, mereka-mereka ni takkan undurkan diri. Ya. Mengapa dalam manifesto BN tidak diterapkan agenda perangi rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa? Baik, ini masalah Barisan Nasional. Sebab tu saya kata Barisan Nasional bukan saja perlu branding. Saya ucap terima kasih, tahniah kepada BN dan parti-parti lain Pakatan Harapan, mereka ni menyantuni video, audio, pandangan dan sebagainya, email yang saya hantar dan sebagainya. Akhirnya saya rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Barisan Nasional UMNO menerima hakikat di mana mahu memberikan ruang dan peluang kepada muka baru, golongan profesional dan sebagainya. Tapi bagi saya agak-agak sedikit, kita perlu ingat, kalau nak bagi muka baru pun janganlah terlalu muda sangat. Ya, apabila terlalu muda sangat, seakan-akan kita tidak ada pemimpin-pemimpin 30-an, umur berusia 30-an, Janganlah muda sangat. Kalau menang jadi exco ni, mana nak letaknya, Ini akan menjadi isu, Bagi saya, anak muda boleh diberi pendedahan, tetapi untuk melantik sebagai jemaah menteri, exco ini jadi tanda soal dari segi mereka punya kematangan, kewibawaan, kompetensi, kepimpinan, mereka punya disebutnya intellectuality, kemampuan membuat decision making, interpersonal skill, critical thinking, PR skill, banyaklah,
Saya tidak nampak anak muda umur 21, 25 ni dia boleh fikir satu dasawarsa blueprint yang sangat-sangat hebat. Bukan mencabar mereka, tapi bagi saya pun kita ini semua datang daripada umur 18 tahun sehinggalah umur 50, 60, 70, 80. Jadi kita ikut fasa. Tiba-tiba anak muda boleh jadi menteri, boleh jadi jemaah menteri. Dia jadi satu isu yang bagaimana kita melihat di sini, adakah mereka siap siaga. Kalau mereka siap siaga, intelektual, berkarisma, kompeten, tidak ada masalah. Ya, boleh ulang balik soalan tu? Mengapa di dalam manifesto BN tidak diterapkan agenda perangi rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa? Baik, ini masalah BN. Dia ini memang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa. Saya bukan nak burukkan BN. Kita tahu 60 tahun Barisan Nasional menjadi kerajaan, tetapi mereka tidak boleh tinggalkan amalan-amalan yang tender projek, ya, kronism dan sebagainya. Sebab tidak kira lah, kalau pakatan saya rasa 60 tahun pun dia ada possibility, ya. Mungkin orang pakatan tidak akan terima kenyataan saya, tapi itulah hakikatnya. Mereka baru 2 tahun atau 22 bulan tapi sudah ada. Kalau di Melaka, saya selalu sebut penyelaras lendu ditangkap SPRM, berapa ratus ribu, ya. Ada tuntutan palsu dengan Majlis Perbandaran, ya. Jadi ada juga beberapa kes-kes rasuah melibatkan di federal, melibatkan wakil rakyat Pakatan Harapan, mereka lompat parti, takut dengan siasatan dan sebagainya. Jadi isu-isu ini bagi saya, itulah saya sebut pakatan ini dia belum lama lagi walaupun dia masih ada integriti. Tapi Barisan Nasional memanglah mereka ni takut kalau dalam manifesto disebutnya menangani kleptokrat, salah guna kuasa, corruption. Jadi ramai pemimpin mereka sedang dihadapkan ke mahkamah. Jadi perkara ni memang pedas, memang sakit telinga nak didengar oleh BN, tapi hakikatnya itulah. Sebab itu bagi saya selalu tanya, adakah wakil rakyat yang muda-muda ni dalam yang dilantik di Melaka, kalau menang mereka berani? Kalau saya beranilah, ya, bersoalkan isu-isu rasuah, salah guna kuasa. Tapi saya tidak nampaklah pemuda-pemuda, dalam UMNO ini apabila mereka dilantik, mereka menang jadi exco atau jemaah menteri, mereka berani menangani rasuah, salah guna kuasa, ketirisan melibatkan pemimpin mereka sendiri. Ya, jadi sebab mereka takut, sebab pencalonan pun diberikan oleh bos. Apakah akan berlaku di Melaka pada 20 November 2021, khususnya dari aspek peratusan keluar mengundi? Ini jadi satu isu di mana memang kita tahulah rakyat berhadapan dengan COVID-19, ya. Kemudiannya ada yang kecewa dengan isu percaturan politik antara PH dan BNPN. Dan kita melihat di mana rakyat kesal dengan undi mandat yang diberikan 2018 tetapi tidak dapat ditangani ataupun tidak dapat direalisasikan oleh Pakatan Harapan, ya. Kem Tun Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar dalam krisis, jadi kem YB Azmi Ali dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil peluang. Tapi kerajaan itu pun tidak bertahan, Perikatan Nasional tumbang, ya. Kerajaan sekarang ni pula kerajaan sementara menunggu pilihan raya yang amat hormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kerajaan tunggu pilihan raya. Jadi walaupun disebut keluarga Malaysia dan sebagainya, tapi apa pun bagi saya itulah keadaannya. Saya melihat di sini dalam satu keadaan kita boleh ulang soalan tu. Apakah yang akan berlaku di Melaka pada 20 November 2021, khususnya dari aspek peratusan keluar mengundi? Okey, ini peratusan keluar mengundi ni saya sebut tadi ni, ya. Maknanya memang saya sendiri pun, ya, berusaha keras, ya, dengan lagunya, dengan temanya, dengan videonya, audionya, menyeru. Saya nak beritahu rakyat negeri Melaka lah, ya, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah dan Portugis asli. Tuan-tuan nak pilih siapa, tuan-tuan pilih lah. Saya tahu Pakatan Harapan dia memang mengharapkan dia menang, BN harapkan dia menang, Perikatan diharapkan dia menang, Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin menang, Masya Allah. Tak apa, semua orang yakin menang. Dia kena visualize, dia kena positif, ya. BN positif, PH positif, PH pun positif sangat menang. Tak apa, visualize, ya, visualize. Saya tak nampak lah putra, sebab dia 4-5 orang, atau calonnya rendah. Begitu juga bebas, ya. Tapi apa pun saya nak sebut di sini, ya, dalam satu konteks ini rakyat Melaka ini perlulah keluar mengundi, kerana kalau kita gagal menunaikan tanggungjawab kita merana 5 tahun. Tuan-tuan sebut kleptokrat, kerajaan ini, rasuah, ketirisan, rompak pasir, ya, royalti pasir dan sebagainya. Tuan-tuan cakap macam-macam, ya. Tuan-tuan tak puas hati dengan kepimpinan kerajaan yang utamakan kroni, ya. Ada pula yang ceritanya memberikan tanah, permohonan tanah, kelulusan tanah hanya untuk Melayu, tak bagi pada Cina dan India dan sebagainya. Kalau tuan-tuan marah semua ni, tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan kena terjemah
diterjemahkan dalam pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Kalau gagal, tunggulah 5 tahun lagi, ya. Jadi orang politik ni saya nak sebut, baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dengan baik-baik, ya. Saya banyak pengalaman. Orang politik dia punya sombong, dia punya angkuh, dia punya belagak ni cukup tinggi, ya. Bukan saya cakap apa, tuan-tuan, kalau saya jadi YB, saya takkan buatlah kerja-kerja macam tu. Tapi tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku, Pakatan menang pilihan raya hari tu, saya tengok apa berlaku, ya. Ada yang sombong, YB yang sombong, tak lestari, utamakan kroni kawan-kawan, proksi politik mereka, ya, di Jepun yang tolong bantu mereka, ya, yang mana rapat tu dia tolonglah, yang mana paperwork saya hantar, ya, untuk membantu, ikhlas tau membantu, ya. Paperwork proposal tentang dasar warsa blueprint tu dia orang gunalah. Tapi untuk buat bengkel apa memperkasakan belia, ya, memperkasakan orang politik dan sebagainya, untuk coaching dan sebagainya, takut, ya. Paperwork semua saya hantar, penat tau naik turun buat semua ni, tapi tak pernah dipanggil, ya. Ada yang dipanggil, tiba-tiba entah siapa yang cocoknya, fitnah dan sebagainya, takut dengan kewujudan saya, dengan penglibatan saya, dia tak bagi. Begitu juga scholars, professors, think tank dan siapa-siapa yang mereka tak suka yang proksi BN UMNO ni, yang mana ada jawatan semua dah tak di jawatan. Yang orang-orang yang professor, scholars, think tank, golongan-golongan yang sebelum ini diberi jawatan dalam GIC oleh BN UMNO sangat-sangat kecewa dengan Pakatan Harapan, ya. Ini bukan Pakatan saja buat, BN pun buat benda yang sama. Bila dia naik BN-PN, dia tukar semua orang dia, ya. Jadi yang merana orang PH. Inilah adat politik. Jadi bagi saya, orang politik ni time pilihan raya, ya Allah, dia punya merayunya, dia punya telefonnya, hello Kak Lima, betul ke Kak Lima? Anak berapa, isteri berapa, suami berapa? Suami seorang, ya. Jadi Kak Lima boleh mengundi, berapa orang boleh? Itu. Lepas tu yang pergi jumpanya lain, ya, yang turun padangnya bawa beras ni. Saya tak tidur malam semalam. Penat, tak apa, demi rakyat. Saya bawa bagi beras. Uncle, saya bagi beras, jangan lupa, saya bagi beras. Lepas tu yang sibuk pasal jalan, yang sibuk ni, tengok JKR pun sibuk sekarang ni, turap jalan, pilihan raya baru nak turap jalan. Jadi bagi saya, bagi susu lah, jumpa orang sakit dan sebagainya lah, masuk dalam Facebook. Saya faham kempen, tapi saya tengok kadang-kadang jelik tau. Rasa macam tak ada maruah ke, ya? Time macam inilah sibuk nak cium tangannya, jumpa rakyat minum kopinya, picit lah, apalah, jumpa orang sakitnya, apa semuanya. Tapi kenapa perkara yang sama tidak mahu dibuat selepas menang pilihan raya? Tuan-tuan tengoklah, saya nak beritahu pada rakyat negeri Melaka, tuan-tuan jangan tak boleh fikir tau. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan sedar sedikit. Tuan-tuan tengok, lepas bulan dia orang pegang, tak kira lah BN ke PH, macam mana keangkuhan. Kita nak jumpa pun susah, beri pandangan pun pandang kita macam sampah, ya. Jadi tidak ada hubungan yang baik dengan dia punya keretanya, kenderaannya, mesyuarat kerajaan negerinya, dengan gayanya, dengan esko-nya, dengan apanya, dengan drivernya, kita pun panggil dia YB kan. Tapi itulah hakikatnya. Tapi kenapa budaya yang dia sekarang ni, budaya dalam pilihan raya, mood dalam pilihan raya ni tidak boleh mereka maintain, sustain, remain pada ketika mereka menjadi esko dan jemaah menteri? Kenapa kesombongan, belagak tu, birokrasi tu cukup tinggi, nak jumpa pun susah, ya? Tak dilayani kita, malahan dipandang. Apabila kamu menjadi kerajaan, wahai Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, Perikatan Nasional pun ada cita-cita. Tak apalah, siapa jadi kerajaan, tolonglah layan semua rakyat, baik mereka proksi, kalau UMNO ke BN ke DAP ke PKR PAS ke. Kamu jadi kerajaan, ketua menteri, menteri besar, kamu jangan pilih-pilih mana-mana rakyat negeri Melaka ataupun rakyat Malaysia kalau di federal. Tapi kenapa PL kamu? Dan kalau saya jadi PM, kalau saya jadi ketua menteri, saya cakap, jangan asal dengki kianat iri hati, jangan cakap macam-macam, ya. Saya cakap, kalau saya ada kuasa, saya layan semua orang UMNO, orang DAP, orang apa, tak apa, benci saya, cemur saya masa pilihan raya, tak apa. Bila saya dah jadi kerajaan, saya adalah kerajaan untuk anda. Ubah ni otak ni, ya, mindset ni, ubah, clearkan, hati kasih bersih, ya. Pergi ambil air zam-zam, minum banyak-banyak. Adakah Tuan berhasrat sertai politik masa hadapan dan parti mana yang menjadi pilihan Tuan? Baik, saya sudah banyak kali berkata, ya, maknanya saya analisis politik, analisis, kemudiannya mengajar tentang politik, mendidik tentang politik. Saya juga presiden NGO. Saya pun membantu masyarakat daripada tahun 1994 hingga 2021.
Dan memanglah dasawarsa saya ataupun saya punya intention to become a politician one day, ya. Kenapa? Bukan saya kemaruk gila kuasa ke saja saya nak masuk. Kalau kata saya gila kuasa kemaruk, ada cita-cita yang duduk atas tu bertahun-tahun sampai tak nak turun sampai akhir hayat di mereka nak jadi orang politik. Jadi bagi saya, tuan-tuan boleh, kami tak boleh rakyat. Dari tujuan saya nak masuk politik ni berapa? Saya nak bawa dasawarsa, blueprint, nak betulkan sistem, perangi rasuah habis-habisan, salah guna kuasa, ketirisan, ya. Saya mau bersama masyarakat memperjuangkan semua kaum Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak. Saya tidak suka kepada satu pendirian yang macam kita mempertikai agama orang lain, ya. Kita mempertikai hak orang lain, kita tidak melihat hak-hak mereka. Jadi saya sangat berintegriti. Rasuah, salah guna kuasa, ketirisan tak boleh buat. Lantiklah saya sebagai ketua jabatan, ya. Di mana-mana agensi penguasa, lepas tu tengok, bagi saya setahun. Lepas tu minta maaf lah kerajaan, pembangkang, siapa saja terlibat dengan rasuah, silaplah tuan-tuan, ya. Sebab saya sangat-sangat tegas. Jadi itulah cerita saya, ya. Ya. Baiklah, terima kasih Tuan kerana sudi berkongsi pandangan pada malam ini. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu saya yalah, apa yang saya nyatakan ini adalah untuk memberi pandangan yang gambaran. Sebenarnya teguran saya kepada Pakatan Harapan yang gairah mau menang, begitu juga Barisan Nasional. Saya nak beritahu, Barisan Nasional tidak mungkin mereka mau kalah. Itulah saya pelik dengan PH, dia yakin menang. Jadi mustahil BN kalah di negeri Melaka, kerana kekalahan BN di Melaka ini memberi kesan kepada mereka di federal, dan saya tak nampak masa depan mereka selepas ni. Saya cakap jujur, sebab kalau BN kalah, dia bukan kalah sekarang, ya. Dia dah kalah 2018. Kalau sekarang ini Pakatan sebenarnya tak seperti mana zaman 2018 dengan perhimpunan bersihnya, dengan sokongan Tun Mahathirnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar, Lim Guat Eng, Kim Siang, Mat Sabu, tak ada. Tapi kalau Pakatan boleh menang, memang Pakatan jagolah, ya tuan-tuan, Pakatan boleh menang PRU, Pilihan Raya Negeri Melaka. Pakatan memang jago, dia akan terus naik. Dia takkan jatuh. Saya tak nampak benda tu. Tapi kalau Pakatan kalah, memang habislah. Lagi satu, BN ni kalau tewas, memang tak ada masa depan lah, ya. Jadi ini adalah nyawa BN, ya. Sebab tu saya agak pelik lah bila PH kata boleh menang. Tapi apapun, saya bukannya berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun, ya. Saya tahu BN berusaha keras, PN berusaha keras, Putra berusaha keras, Pakatan Harapan berusaha siang malam. Ya, buat yang terbaik, saya doakan. Ya, kita tunggu dan lihat pada 20 hari bulan 11. Tenangkan fikiran, jangan salah faham. Ya, sangka baik pada saya, ya. Sama-samalah kita doakan yang terbaik. Saya tidak pernah anti Pakatan Harapan, saya tidak pernah anti Barisan Nasional. Malahan saya mau melibatkan diri dan bertanding dalam pilihan raya, dan saya tunggu masa saja, ya. Kalau ada rezeki saya, kun fayakun, Allah kata, maka kita reda. Kalau tak ada rezeki, tidak ada masalah, kerana setiap yang hidup akan mati. Bidat, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.